Menginspirasi duniamu, utama TVS 6 Februari 2021 bersama saya Setio Dawi. Dan saya Balisa Sari. Okey, baik, istimewa ini pertama kali kita geriankan bersama dalam Betul. Utama TVS. Jadi saya nak berbahasa Iban. Kalau Boleh. salah istimewa tolong perbetulkan. Silakan. Nama berita kita, ngarap ka gerai senang tiba rumah. Betul? Betul, pandai Mel. Baik, kita teruskan Utama TVS malam ini dengan berita seterusnya. Prosedur operasi standard SOP perayaan sambutan Tahun Baru Cina untuk tahun ini perlu diperhalusi. Ini bagi mengelakkan sebarang kesalahfahaman dalam kalangan masyarakat Cina. Mungkin ada perkara-perkara yang tidak dilihat secara mendalam berkenaan dengan adat budaya masyarakat Cina apabila menyambut Tahun Baru Cina, yang mana satu daripada budaya yang amat penting adalah makan bersama-sama dalam satu keluarga. Dan perkara inilah yang saya rasa patut diperhaluskan. Kalau MKN ataupun KKM di Semenanjung Malaysia hendak mengeluarkan kaedah-kaedah ataupun SOP, perhaluskan sedikit supaya ia tidak mendatangkan perasaan kurang senang oleh masyarakat Cina. Terdahulu, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa perayaan di negeri-negeri Semenanjung dan Sabah akan terhad kepada anggota keluarga yang tinggal bersama. Lawatan dari rumah ke rumah, perjalanan rentas daerah dan perjalanan rentas negeri juga adalah dilarang. Bagaimanapun, Kerajaan Sarawak telah memutuskan SOP-nya sendiri kerana beberapa bahagian di Sarawak kini berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Kerajaan Sarawak lebih prihatin tentang perkara ini dan saya pun duduk dalam SDMC. Kita berbincang perkara ini secara meluas. Apa yang patut kita lakukan, berapa jumlah dan sebagainya. Dan ekoran daripada itu kita mengeluarkan SOP dan kaedah-kaedah tertentu agar ia merangkumi banyak perkara yang kita lihat untuk diperhaluskan sebelum kita membuat pengumuman itu. Tahun Baru Cina jatuh pada 12 Februari tahun ini dan secara tradisinya ia disambut selama 15 hari. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin akur dengan keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak yang tidak membenarkan aktiviti rumah terbuka dan ziarah menziarahi semasa perayaan Tahun Baru Cina tahun ini yang bertujuan sebenarnya untuk mengekang penularan jangkitan penyakit COVID-19. Lee yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri berkata turut tidak dibenarkan adalah acara tarian singa dan naga serta perjumpaan keluarga di hotel dan restoran untuk sambutan Malam Tahun Baru Cina. Bagi acara berkumpul beramai-ramai untuk majlis makan malam, katanya, ia hanya boleh disambut dalam kalangan keluarga terdekat sahaja dan tidak melebihi 20 orang. Tambah lagi, tiada acara mengagih buah limau mandarin di sekitar Miri diadakan seperti pada tahun-tahun sebelum ini. Beliau turut menyeru kepada komuniti Cina Miri untuk memanfaatkan kemudahan teknologi mudah alih untuk berhubung dengan saudara dan ahli keluarga semasa perayaan Tahun Baru Cina ini dalam mengharungi krisis COVID-19. Jumlah mangsa banjir gelombang ketiga yang melanda Sarawak sejak Selasa lepas menyaksikan penurunan kepada 934 orang. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, jumlah pusat pemindahan sementara PPS banjir yang masih beroperasi juga menurun kepada 14 berbanding 18 buah pada awal pagi Sabtu. Daripada 14 PPS tersebut, 4 dibuka di Semunjan, 1 di Semerahan dan 9 di Serian. Manakala PPS melibatkan daerah Tatau sudah ditutup. Setakat ini, Serian yang terletak kira-kira 60 km dari pusat Bandar Kuching kekal menjadi kawasan paling teruk terjejas akibat banjir dengan 701 mangsa dari 234 keluarga. Keadaan hujan lebat yang tidak menentu sejak beberapa hari lepas menyebabkan situasi banjir di Sarawak berlanjutan sehingga kini. Baik, bagi mendapatkan tinjauan di Kampung Hulu Serian yang terletak kira-kira 65 km dari Bandaraya Kuching, kita terus saja bersama dengan wartawan Luqman Muhammad yang sudah bersedia di lokasi. Silakan Luqman.
Baik, terima kasih Stewart dan Melissa yang berada di studio ketika ini. Di keadaan banjir di kawasan Kampung Hilir Serian ini, kita boleh saksikan sendiri air yang begitu deras. Bagaimanapun menurut penduduk setempat, keadaan banjir pada hari ketiga ini telah menunjukkan sedikit penurunan berbanding hari yang sebelumnya. Bagaimanapun rata-rata mereka sentiasa bersiap siaga bagi menghadapi kemungkinan berlakunya paras air yang mungkin naik lagi selepas ini. Dan bersama saya seorang penduduk kampung, Hussein. Baik Hussein. Bagaimana keadaan banjir setakat hari ketiga ini? Mungkin Encik boleh kongsikan sedikit bersama. Ya, makin turun, air tu semakin turun. Hari ketiga tu ada slow sikit lah. Naik turunnya slow juga, naik pun slow juga. Cuma lah. Dan bagaimana Encik Hussein melihat, adakah dia mendapat arahan untuk berpindah? Dapat juga yang ada yang kawasan teruk ya. Memang ada nak suruh pindah lah. Cakap kat orang tu ada yang di depan lah. Jadi kami orang perlu nak pindah lah sebenarnya. Berkurang cemel lah. Jadi melihat kepada keadaan air ketika ini, bagi saya ia agak sedikit deras. Bagaimanapun menurut penduduk setempat tadi, keadaan air ini surut, ya, menunjukkan penurunan. Dan mungkin jika berlakunya hujan lebat lagi selepas ini, apakah kemungkinan banjir besar akan berlaku lagi? Mungkinan ada jugalah. Tapi minta-minta janganlah. Kalau air pasang cun hujan lebat ya memang teruklah. Makin naik cemel lah. Baik, terima kasih Encik Hussein. Itulah dia tadi keadaan semasa banjir di Kampung Hilir Serian ini. Keadaannya masih lagi banjir, namun penduduk setempat diingatkan untuk sentiasa berwaspada bagi menghadapi bencana musim banjir ini. Saya Luqman Muhammad bersama juru kamera Faitullah Murni untuk Stewart dan Melissa. Silakan. Baik, itu tadi laporan ringkas yang disediakan oleh Luqman Muhammad dan kita berhenti rehat seketika. Kepada anda, terus stay bersama kami di Utama TVS. Baik, kami bawakan sedikit perkembangan COVID-19. Sarawak mencatatkan 185 kes baru COVID-19 pada Sabtu dan ini sebenarnya sekaligus menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 5,457. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daripada jumlah berkenaan, Sibu mencatatkan kes tertinggi iaitu 101 kes, diikuti Lundu 19 kes, Song 18 kes, Dalat 12 kes dan Subis 7 kes. Kes turut dikesan di Kenawit dengan 6 kes, Bintulu 4 kes, Kapit 4 kes, Bauk 3 kes, Kuching 2 kes, Seratok 2 kes, Miri 1 kes, Julau 1 kes, Meradong 1 kes, Belaga 1 kes, Matu 1 kes, Kabong 1 kes dan Lawas 1 kes. Sementara itu, terdapat 157 kes baru yang sudah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Sibu 72 kes, Hospital Miri 60 kes, Hospital Bintulu 12 kes, Hospital Umum Sarawak 10 kes dan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 di bawah Hospital Kapit 3 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang sudah pulih atau dibenarkan discharge meningkat kepada 3,602 orang atau 66.01% daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Mengenai kluster di Sarawak, JPBN Sarawak memberitahu terdapat 14 kluster yang masih aktif sehingga kini. Baik, secara keseluruhan Malaysia merekodkan sebanyak 3,847 kes baru COVID-19. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kini sebanyak 238,721. Daripada jumlah itu, sebanyak 4 daripadanya adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 kini adalah sebanyak 50,894 kes. Selangor mencatatkan kes harian tertinggi dengan pertambahan sebanyak 1,481 kes, diikuti Johor 585, Kuala Lumpur 402 dan Sabah 233. Dalam pada itu, jumlah kes sembuh terus mencatatkan peningkatan sebanyak 1,692 kes menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh kini sebanyak 186,970 kes.
Sementara menunggu keputusan ujian calitan COVID-19, kesemua ruang di Rumah Panjang Long Laput telah disanitasi. Semua ruang di luar dan dalam Rumah Panjang serta rumah persendirian di kawasan tersebut juga turut melalui proses yang sama. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Maudin Sim, operasi itu meliputi 116 buah bilik di 4 blok rumah panjang, sebuah rumah ikasih, kantin dan rumah meringau imang. Seramai 5 orang anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Marudi yang diketuainya telah melaksanakan sanitasi dengan menggunakan 4 unit tangki semburan dan bahan sodium hipoklorit dengan nisbah campuran 1:10. Tujuan sanitasi awam ini dilaksanakan adalah untuk memastikan kawasan tersebut bersih dan bebas daripada pandemik COVID-19. Selesai saja operasi sanitasi awam, kami terus bergerak ke Kampung Long Laput untuk menjalankan operasi sanitasi awam di kampung pula. Di mana di kampung ada beberapa PUI masih dalam tunggu result untuk COVID. Tapi belum pastilah apa dia punya, mungkin harap-harap dia negatif, tapi penduduk kampung dia rasa gelisah dan gusalah dengan dengan dia punya situasi yang berlaku masalah sebab semua khawatir, yang seperti yang kita tahu semua khawatir tentang COVID, semua orang takut dan itulah. Seterusnya, Kementerian Kesihatan KKM memerlukan 12 juta picagari jenis low-dead volume bagi membuat suntikan terhadap 20% atau 6 juta penerima fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang akan bermula pada hujung bulan ini. Menterinya Datuk Seri Adam Baba berkata, picagari jenis itu amat diperlukan kerana vaksin perlu disuntik dalam dos tertentu kepada setiap individu bagi memastikan keberkesanannya. Picagari low-dead volume amnya merujuk kepada picagari sifar pembaziran sekaligus memastikan penerima suntikan menerima keseluruhan dos vaksin yang diperlukannya. Mengulas lanjut, Dr. Adam berkata, bekalan picagari itu dijangka diterima sebelum program vaksinasi COVID-19 bermula dan akan ditambah dari semasa ke semasa. Setiap individu akan menerima 2 dos vaksin dalam senggang masa 21 hari bagi memastikan keberkesanan hingga 95%. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia MOTEK dengan kerjasama Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia di Kementerian Sumber Manusia telah melaksanakan inisiatif bagi penempatan sementara pekerja di hotel. Ia berdasarkan Akta Standard Minimum Perubahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja kurungan Akta 446. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri, inisiatif ini merupakan alternatif terbaik pada masa ini yang secara tidak langsung dapat membantu kelangsungan perniagaan pengusaha hotel yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Usaha proaktif ini juga bertujuan untuk menangani penularan wabak COVID-19 yang berpunca daripada kluster tempat kerja, khususnya yang melibatkan penginapan pekerja. Hotel yang telah berdaftar dengan MOTEK hanya perlu mengemukakan permohonan secara terus ke email inisiatifhotel@motek.gov.my. Dan untuk mereka yang belum berdaftar itu, mereka perlu berdaftar dengan MOTEK terlebih dahulu di bawah www.spit.gov.my sebelum permohonan mereka dipanjangkan kepada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Permohonan adalah terbuka kepada hotel yang berminat dan memenuhi syarat di bawah Akta 446. Skop hanya melibatkan penginapan bilik sahaja, tidak termasuk kos air, elektrik, dobi serta kemudahan lain. Namun, sekiranya majikan ingin mendapatkan kemudahan lain yang berkaitan, mereka boleh berunding terus dengan pihak hotel. Sementara itu, MOTEK telah mengenal pasti beberapa buah negara, antaranya Brunei, Singapura, Thailand serta Jepun, Korea Selatan, Australia dan New Zealand sebagai negara-negara berpotensi untuk dibabitkan dalam gelembung perjalanan dengan Malaysia.
Sehubungan itu, Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata pihaknya mengadakan perbincangan dengan Kementerian Kesihatan, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Luar bagi meneliti potensi tersebut. Negara-negara berkenaan dikenal pasti sebagai selamat oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Kita memang ada SOP yang sedia ada. Di mana kita telah mengenal pasti gelembung perjalanan untuk negara-negara luar yang kalau mereka bersedia untuk menerima kita ataupun negara daripada luar daripada negara mereka, misalnya kalau Singapura misalnya, kalau mereka bersedia, kita sudah ada prosedur kita, SOP kita. Dan juga kalau dalam negara kita sendiri, kalau ada yang boleh kita mulakan SOP gelembung dari segi misalnya permainan ataupun main golf ataupun pergi ke pulau-pulau, kita juga bersedia. Namun begitu pada masa ini, oleh kerana keadaan ini masih belum dibenarkan, maka kita tidak dapat meneruskannya lagi. Sebagai pengerusi Suruhanjaya bagi Rantau Asia Timur dan Pasifik dalam Jawatan Kuasa Krisis Pelancongan Global, Pertubuhan Pelancongan Dunia Pertubuhan Bangsa Bersatu, Malaysia turut menyuarakan cadangan bagi ketelusan dan penyeragaman prosedur operasi standard merentas sempadan oleh negara-negara yang selamat untuk memudahkan perjalanan dengan mengambil kira pandangan agensi-agensi kesihatan negara terlibat. Perbincangan untuk membenarkan sektor perniagaan yang masih belum dibenarkan dibuka untuk beroperasi semula sedang berjalan dengan Majlis Keselamatan Negara MKN. Kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi, KPDN HEP sebolehnya mahu semua sektor perniagaan belum dibuka dibenarkan beroperasi. Dengan syarat semua pihak bersetuju untuk bekerjasama mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP di tahap yang tinggi. Antara sektor perniagaan yang masih belum dibenarkan beroperasi adalah kedai pakaian, kedai barangan sukan, kedai barang rumah dan peralatan dapur dan kedai kosmetik. Hub e-Pembelajaran baru e-Latih yang dilancarkan oleh Tabung Pembangunan Sumber Manusia HRDF menyediakan akses kepada pelbagai kandungan. Ia berasaskan pendidikan dan pembangunan kemahiran dalam usaha untuk membantu rakyat Malaysia yang terjejas akibat penularan COVID-19 menghadapi masa depan. E-Latih yang merupakan usaha sama di antara HRDF dan Go1 iaitu antara pengagregat e-pembelajaran antarabangsa terbesar tersedia untuk semua rakyat Malaysia bermula 6 Februari hingga 5 Februari 2022. Semua rakyat Malaysia khususnya pencari kerja digalak mengakses kursus latihan dalam talian secara percuma itu menerusi laman sesawangnya. Menurut kenyataan bersama HRDF dan Kementerian Sumber Manusia, melalui kerjasama ini, e-Latih menawarkan akses percuma kepada lebih 200 kursus latihan berasaskan keperluan industri di Malaysia. HRDF dijangka menawarkan lebih banyak kandungan pada masa akan datang dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Melayu. Sementara itu, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, inisiatif itu diadakan bagi menggalakkan rakyat Malaysia menerima guna amalan pembelajaran dan mendapatkan ilmu sebagai sebahagian daripada rutin harian. Katanya rakyat Malaysia perlu terus berusaha meningkatkan diri dalam dunia yang semakin berdaya saing. Malaysia pandai makan sayur ensabi tak? Saya pernah makan tapi belum pernah makan lagi dengan Stewart. Saya ada laporan khas untuk berkenaan dengan ensabi. Sayur ensabi cukup sinonim dalam kalangan masyarakat Sarawak, terutamanya komuniti Dayak. Rasanya sedikit pahit dan apabila dijeruk, ramai mengatakan rasanya persis kimchi. Ensabi berpotensi untuk dijual secara komersial dan menjanjikan pulangan yang lumayan. Menurut Pengerusi Tanaman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Rampangi, Kupleh Nyipa Haji, permintaan ensabi kini sangat menggalakkan, terutamanya di Kuching. Tidak heran kalau kita dapat, kalau satu bulan kadang ini senang. Ia mat RM1,000, RM2,000 terpulang kepada anda. Kalau terutama kawasan greenhouse, dipanggil sistem pengujian, tak ada masalah. Kamu tanam, boleh tinggal ke sana, cuma yang tegas tadi, buang rumput saya. Itu yang perlu. Ensabi segar yang tidak habis dijual boleh dijadikan pekasam atau jeruk.
Permintaannya juga sangat tinggi di pasaran tempatan. Untuk ini daripada ladang biasanya saya keluarkan 1 kilo RM6. Apabila sudah dijeruk ataupun dikasam, okey, dia 350 gram mencecah RM6. Maksudnya kalau 1 kilo masuk lebih daripada RM15. Bagi peniaga sayur Gelin Ringkus, permintaan ensabi memang semakin meningkat tetapi bekalannya masih kurang. Ini menunjukkan bahawa pekebun tempatan berpeluang untuk mengusahakan ensabi, sekaligus dapat menambahkan hasil pendapatan mereka. Jadi permintaan tu nang mayu. Tang laban musim hujan tu musim landas tu nang nadai bisi utai bekenya. Permintaan memang tinggi lah, so kami harap kepada petani semua tolonglah, bolehlah bekalkan lebih banyak lagi lah untuk kami orang digalakkan untuk tanam lebih banyak lagi lah. Jika sayur miding boleh memasuki pasaran ke Singapura, kimchi terkenal di restoran termuka dunia. Mengapa tidak ensabi boleh memasuki pasaran antarabangsa? Saya Setio Dawi bersama dengan juru kamera Nasrullah untuk melaporkan untuk TVS. Okey, baik. Saban hari permintaan bagi perkhidmatan perahu tambang semakin berkurangan berikutan situasi semasa COVID-19. Kebimbangan juga telah menyebabkan punca pencarian pak tambang di Kampung Boyan Kuching terjejas sejak setahun yang lalu. Ada macam tu, orang dia hantar. Bukannya banyak, seorang, dua orang, ya aja. Enjin besar. Nak ada kita lah. Orang kami orang makan situng. Tu orang sikit makan banyak. Kita orang sikit enggak. Seorang kan hantar. Biasalah, lainlah kita nak makan enjin pam lah sampai RM10 sampai 3 kali 3 hari. Jelas Wahad, meskipun sukar untuk mendapatkan penumpang, pematuhan prosedur operasi standard SOP tetap diutamakan dengan mengehadkan jumlah penumpang pada satu-satu masa. Selalu cik dah jarang ambil 10. Habis tinggi pun 6 orang. Sebab mikir abang COVID abang. Ya, kita berfikir orang tu time tu sakit orang. Perkhidmatan perahu tambang sememangnya satu tarikan ikonik di Bandaraya Kuching. Namun kini mereka berhadapan dengan masalah kekurangan penumpang akibat pandemik COVID-19. Laporan Lukman Muhammad bersama juru kamera Nasrullah untuk TVS Kuching. Harga durian yang agak tinggi sering menjadi tajuk perbualan di Malaysia, tidak kira jenis premium ataupun durian kampung. Namun bagi tahun ini, Perintah Kawalan Pergerakan PKP jelas memberi impak kerana permintaan agak tinggi namun pergerakan terbatas. Itulah antara cabaran yang dihadapi peniaga Raja Buah apabila terpaksa meletakkan harga tinggi bagi buah tempatan ini. Bekalan juga terpaksa diambil dari Sarike dan Sibu, ekoran kekurangan bekalan buah itu di Serian. Harga tahun tu berbeza, jauh berbeza dari sebelum tu. Sebab barang tu cuma ada di area ya musim tu. Musim belah Kuching pun Serian, Pedawan, saya ada durian. Jadi terpaksa lah ngambak buah tu turun ke Kuching, makai timbang harga, timbang kilo. Tambah Rafi, harga juga bergantung kepada grade. Bagi durian kampung, ia dijual pada harga RM15 hingga RM30 sebiji. Manakala durian tembaga pula dijual pada harga RM60 hingga RM80 sebiji. Bagi Changchi Farm pula, harganya disebabkan harga bekalan luar yang tinggi. Ni tahun semua ni macam yang harga. Sebab sana datang mahal. 1 kilo 20 lebih ni. Untuk datang di Serike. Durian tu datang Serike. Nya nangga grade bah nangga besar kecil. Besar pun nangga grade A, grade B, grade C macam ya bah. Mosangking pun ada, Mosangking datang di Pahang Raup. Tahun tu mungkin si tahulah macam ni kena gobit kah apa kah. Boleh kata kita situ nang semua durian si banyak lah. Namun bagi penggemar Raja Buah ini, harga bukan penghalang untuk beliau menikmatinya. Kemungkinan besar kenaikan harga ini adalah disebabkan oleh PKP di mana mereka susah nak dapatkan bekalan durian. Jadi mereka terpaksa ambil daripada luar. Kita still akan pergi untuk dapatkan buah durian.
Musim durian hampir ke penghujungnya dan bagi penggemar raja buah ini, situasi kali ini cukup berbeza kerana harga di pasaran juga melonjak naik. Ada di kalangan peniaga yang meletakkan harga di antara RM40 hingga RM70 sebiji. Itu pun bergantung kepada grade dan juga bekalan semasa. Tidak kurang dengan itu, ada juga yang berpandangan bahawa musim durian masih lagi berada di peringkat awal musim dan harga ini dijangka akan turun apabila menghampiri penghujung musim durian. Manakala berbanding dengan durian-durian lain, Musang King masih lagi dijual pada harga yang standard kerana saya difahamkan penanaman ataupun proses penanaman Musang King agak berbeza dan sedikit rumit kerana memerlukan baja yang bersesuaian. Laporan Akmal Saleh bersama juru kamera Zaim Zarfan untuk TVS Kuching. Okey, baik. Tadi steward tanyakan saya pernah makan kimchi tak? Betul. Tapi steward gemar tak makan strawberry? Gemar antara buah kegemaran saya. Okey. So steward, kita ada cerita mengenai buah strawberry di mana tahu tak kini sebenarnya sudah ada robot yang dicipta untuk memetik strawberry. Namanya Rubian. Robot pemetik buah strawberry komersial pertama di dunia. Dan Rubian ini dicipta dengan kecerdasan buatan yang mampu memetik buah dengan kecepatannya hampir setara pekerja manusia. Dan menariknya, robot ini hanya memerlukan sekitar 11 saat sahaja, steward, untuk memetik satu buah. Jadi sebagai mengakhiri utama malam ini, saksikan sedikit bingkisan Rubian, si robot pemetik strawberry. Saya Maisa Sari dan rakan penyampai saya. Dan saya Setiu Dawi. Selamat malam dan selamat menonton.